Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Saya Nurin Batrisha binti Nur Afendi selaku moderator bagi forum bicara sembang santai orang muda, dan hari ini kita bawakan satu topik yang sangat menarik untuk dikupaskan, iaitu berkaitan dengan bahasa Manglish atau lebih spesifiknya penggunaan bahasa Manglish dalam kalangan orang muda pada zaman sekarang. Dan hari ini juga kita bawakan 3 orang panel, iaitu Cik Nur Syafiza binti Nur Rahimi, Cik Nurul Iman Izzati binti Zainuddin dan juga Cik Najihah binti Razali. Untuk permulaan, kita akan menerangkan serba sedikit tentang apa itu bahasa Manglish, dan saya ingin menjemput Cik Nur Syafiza binti Nur Rahimi untuk menerangkan dan mengupaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa itu bahasa Manglish. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada selaku moderator. Sebagaimana yang kita tahu, penggunaan Manglish dalam kalangan orang muda di Malaysia telah pun menjadi isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan Manglish merujuk kepada campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam percakapan seharian yang digunakan terutamanya dalam kalangan orang muda. Itu saja. Okey, terima kasih Cik Nur Syafiza atas penerangan secara umum berkaitan dengan bahasa Manglish itu. Seterusnya, kita akan mengupaskan dengan lebih lanjut tentang faktor mengapa berlakunya penggunaan bahasa Manglish secara meluas dalam kalangan remaja, dan kita akan menjemput panel kita iaitu Cik Nurul Iman Izzati untuk berkongsi apakah faktor yang menyebabkan remaja menggunakan bahasa Manglish ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Nurin Batrisha. Di sini saya akan beri 3 faktor penting dalam mengapa anak muda sekarang menggunakan bahasa Manglish. Faktor pertama ialah faktor individu. Sikap individu itu sendiri yang kurang yakin terhadap bahasa Melayu. Kebanyakan masyarakat kita berpandangan bahawa tidak ada guna mempelajari bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu akan lenyap di telan zaman. Sikap rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan bahasa lain berbanding bahasa kita sendiri. Mereka kurang yakin yang bahasa Melayu ni boleh pergi jauh, dan mereka merasakan bahawa bahasa Melayu ni akan lenyap di telan zaman. Mereka tiada perasaan untuk sayang akan bahasa Melayu dan tidak menjiwai bahasa Melayu itu sendiri. Faktor yang lain pula ialah faktor rakyat Malaysia yang mengagung-agungkan bahasa Inggeris. Kebanyakan penduduk negara kita ni berpendapat bahawa bahasa Inggeris ni merupakan bahasa yang terulung di dunia. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia harus sedar bahawa bahasa Inggeris ni bukanlah bahasa yang paling banyak penutur di dunia ni. Bahasa Inggeris ni hanyalah sebuah lingua franca, iaitu bahasa pertuturan yang paling utama dan meluas. Ini kerana penggunaannya adalah sebagai penyambung lidah antara bangsa-bangsa yang berlainan sahaja. Faktor yang seterusnya ialah faktor ibu bapa. Sikap ibu bapa itu sendiri yang dari awal telah menanamkan sikap dan perasaan kepada anak mereka bahawa bahasa BI ni lagi penting daripada bahasa Melayu. Dari kecil lagi mereka diajar untuk bercakap dalam bahasa Inggeris supaya nampak gah di depan orang, nampak pandai. Didikan keluarga dan keadaan persekitaran
menyebabkan seseorang yang sering melafazkan perkataan yang tidak baik, kasar, mencarut merupakan gambaran situasi. Ibu bapa ni menggunakan bahasa campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kehidupan harian mereka untuk berkomunikasi. Itu sahaja. Terima kasih Cik Maizati atas penerangan yang cukup lengkap dan padat mengenai faktor penggunaan bahasa Mengglish itu tadi. Seperti yang kita dengar tadi. Ianya lebih kepada faktor tu lebih bertuju kepada keluarga lah. Mengapa anak muda ni lebih suka untuk menggunakan bahasa Mengglish ini kan? Okay. Seterusnya kita akan mengupaskan tentang kesan penggunaan bahasa Mengglish ni dalam kalangan anak muda. Kita ingin lihat sama ada adakah kesan negatif atau kesan positif yang lebih menonjol lah apabila remaja menggunakan bahasa Mengglish ini. Dipersilakan Cik Najiah untuk berkongsi tentang kesan penggunaan bahasa Mengglish ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cik Nurin selaku moderator kita pada hari ini. Jadi penggunaan bahasa Mengglish dalam kalangan orang muda ni dia mempunyai kesan yang pelbagai. Mengglish ni merujuk kepada campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam komunikasi sehari-hari di kalangan masyarakat Malaysia. Bahasa ini telah menjadi semacam dialek atau bentuk bahasa yang unik di Malaysia, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Salah satu kesan penggunaan bahasa Mengglish ni ialah mempengaruhi kemahiran berbahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan orang muda. Penggunaan bahasa Mengglish secara meluas boleh menyebabkan penurunan tahap kefasihan dan kecekapan dalam kedua-dua bahasa tersebut. Ini kerana penggunaan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam komunikasi harian boleh mengaburkan garis pemisahan antara kedua-dua bahasa tersebut. Oleh itu, orang muda yang selalu bergantung kepada penggunaan bahasa Mengglish mungkin akan menghadapi kesukaran dalam menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan betul dan lancar. Selain itu, penggunaan bahasa Mengglish juga boleh memberi kesan kepada kemahiran menulis dan membaca dalam kalangan orang muda. Bahasa Mengglish ni seringkali menggunakan ejaan fonetik atau ejaan yang tidak formal seperti what, yang bererti apa, WHAT, dan sering dipendekkan ejaannya kepada what, WAT. Ini boleh menyebabkan kekeliruan dalam menulis dan membaca perkataan-perkataan yang sebenarnya ditulis dengan betul dalam ejaan masing-masing. Oleh itu, penggunaan bahasa Mengglish secara berterusan boleh mengurangkan kemahiran menulis dan membaca dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey. Berdasarkan perkongsian daripada Cik Najiah tadi, kita dapat lihat je kesan yang disampaikan tu lebih kepada kesan yang negatif lah. Jadi saya rasa saya ingin bertanya kepada Cik Nurul Maizati, rasa-rasanya ada tak kebarangkalian kesan positif yang kita dapat daripada penggunaan bahasa Mengglish dalam kalangan anak muda ini? Boleh Cik Ima cuba kongsikan? Terima kasih Cik Nurin. Dalam banyak-banyak kesan negatif yang Najiah cakap tadi, saya dapati bahawa ada satu sahaja kesan positifnya. Antaranya ialah anak remaja sekarang lebih selesa menggunakan bahasa Mengglish kerana ianya lebih mudah untuk mereka berkomunikasi dalam kehidupan harian mereka. Ini kerana mereka menggunakan bahasa tersebut sejak mereka lahir. Jadi mereka menggunakan bahasa itu untuk bertutur dengan rakan-rakan, keluarga, sahabat andai dan sebagainya. Itu sahaja. Okey, terima kasih Cik Ima atas perkongsiannya. Betul lah kan orang kata dalam pada banyak-banyak
kesan negatif, ada jugalah kesan positifnya jika kita melihat dari aspek yang menyeluruh. Tapi orang kata tak digalakkan dah gunakan bahasa Inggeris ni kan. Okey, seterusnya kita nak bincang pula tentang langkah untuk mengatasi penggunaan bahasa Inggeris ni secara meluas. Jadi kita minta dan persilakan Cik Nur Syafiza untuk berkongsi langkah yang boleh dilakukan. Persilakan. Terima kasih kepada Encik Nuri. Okay. Walaupun English mungkin memberikan kelebihan komunikasi dalam kalangan orang muda, ia juga mempunyai kesan negatif terhadap kemahiran bahasa Melayu dan identiti budaya negara itu sendiri. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang kita boleh ambil untuk mengatasi penggunaan English dalam kalangan orang muda. Okay, yang pertama ialah pendidikan dan kesedaran. Pendidikan adalah aspek yang penting dalam mengatasi penggunaan English. Sekolah-sekolah harus memberikan penekanan yang lebih besar pada pengajaran dan juga pembelajaran bahasa Melayu yang betul. Sebagai contoh, guru-guru boleh memastikan bahawa pelajar untuk lebih memahami tentang kepentingan menggunakan bahasa Melayu untuk mereka lebih menghargai warisan budaya mereka. Dan pada itu sekolah juga boleh menganjurkan program-program kesedaran untuk memperkenalkan lagi kepada pelajar-pelajar tentang pentingnya memelihara bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan kita. Okay, yang kedua ialah penggunaan media. Media memainkan peranan dalam bentuk cara berkomunikasi yang lebih efektif. Sebagai contoh, kerajaan dan pihak berkepentingan boleh bekerjasama dengan media massa untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam program-program televisyen, radio dan juga media sosial. Program-program pendidikan dan hiburan yang menggunakan bahasa Melayu yang baik dan benar dapat membantu memperbaiki penggunaan bahasa Melayu ini dalam kalangan orang muda dengan lebih baik. Okay, yang seterusnya ialah peranan keluarga. Sememangnya kita tahu keluarga juga memainkan peranan yang penting dalam mengatasi penggunaan English. Ibu bapa haruslah memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak di rumah. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menggalakkan anak-anak untuk membaca buku-buku dalam bahasa Melayu ataupun berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa Melayu yang betul, seperti menggunakan bahasa Melayu standard. Ini bertujuan untuk membantu anak-anak memperkukuhkan lagi kemahiran berbahasa Melayu dan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menggunakan bahasa kebangsaan itu. Oleh itu, dengan pendidikan yang betul oleh pihak sekolah, kesedaran yang tinggi yang diberikan oleh pihak kerajaan dan sokongan daripada semua pihak, penggunaan bahasa Melayu yang betul dapat dipupuk dan dipelihara dalam kalangan generasi muda sekiranya semua pihak bekerjasama dalam mengatasi penggunaan English dalam kalangan orang muda. Okay, itu saja perkongsian saya. Cukup panjang lebar penerangan tentang langkah untuk mengatasi penggunaan bahasa English ni yang disampaikan oleh Cik Nur Syafiza. Dapat saya simpulkan, penggunaan bahasa English ni dalam kalangan remaja pada hari ini sangat meluaslah, dengan kita menerangkan tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi penggunaan ini. Saya melihat semua pihak memainkan peranan, terutamanya dalam kalangan ibu bapa itu sendiri, institusi pendidikan dan juga orang sekeliling lah. Dan pada zaman teknologi ini tentulah orang kata pihak media juga memainkan peranan yang tersendiri untuk kita mengurangkan penggunaan bahasa Inggeris ni, dan kita lebih mempromosikan penggunaan bahasa Melayu yang standard lah, supaya generasi muda pada zaman sekarang tidak
mahir dalam berkomunikasi bahasa Melayu standard. Perkongsian hari ini sangat menarik dan banyak manfaat yang kita dapat tentang bahasa Menglish yang kita dapat tambah pengetahuan untuk dijadikan rujukanlah pada masa hadapan. Terima kasih kepada ketiga-tiga orang panel iaitu Cik Nurhafizah, Cik Nurul Izzati dan juga Cik Najiah atas perkongsian yang sangat bermanfaat, padat dan juga berinformasi kepada anak-anak muda pada zaman sekarang. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain forum akan datang. Sekian, terima kasih.